العلي الكبير الحفيظ المطيع الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد العزيز الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. InsyaAllah kita sama-sama baca doa dan ada satu permohonan daripada sahabat kelas kita, mohon didoakan kepada Muhammad Nur Alif dan rakan-rakannya yang terlibat dalam kemalangan jalan raya. Saya kira keluar berita apa ni, 2 koma dan 2 cedera. Semoga Allah berikan kesembuhan, kasih sayang, kesihatan yang sempurna kembali kepada anak-anak muda yang terlibat dalam kemalangan ini, insya-Allah. Baik, kita baca sama-sama. Saya baca tanpa saya tukar, kerana itu kena sebut, jangan sebut amin. Jangan sebut amin, kita sebut sama-sama. Sebab doa ni kalau amin, amin tu saya. Sebab saya akan tak tukar ini supaya semua membaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka وابن عبدك وابن عامتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك وعدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي
ونور صدري ونور صدري وجلاء حزني وجلاء حزني وذهاب همي وذهاب همي وغمي وغمي وأن تقضي وأن تقضي حاجاتي حاجاتي. وحاجاتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. InsyaAllah kita sambung dan ada satu soalan yang ditanyakan kepada saya tentang derma organ di sisi Islam, ya, kerana berbetulan apabila dulu dalam kelas kita menceritakan tentang betapa kita ini adalah makhluk milik Allah Subhanahu Wa Taala yang hakikatnya kita tidak memiliki, semuanya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada sahabat kita bertanya tentang derma organ. So kita rujuk kepada majlis fatwa lah mudahnya, sebab hukum dikeluarkan daripada mereka, mengharuskan, maknanya sesuatu yang harus bagi kita untuk mendermakan organ kita dan kemudian digunakannya untuk orang lain. Dan saya kira ini majlis fatwa ini berfatwa menurut fatwa semasa yang telah diputuskan oleh kebanyakan negara-negara Islam, ya, saya kira. Kemudian bagi isteri, perlukah minta izin suami nak sedekahkan organ? Ya, bagi isteri adakah perlu minta izin? Hakikatnya mana-mana hak ataupun hak yang memang menjadi hak kepada seorang isteri, hak dia, maka dia boleh memberi hak tersebut tanpa mendapat izin daripada suami. Itu hak dia. Cuma dari segi adab, akhlak, kenalah dia maklum dan dia bagi tahu. Ya, kita pernah, kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Riyadhus Shalihin, contohnya kalau kita nak ambilkan sebagai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri baginda, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedekah pada ketika itu. Isteri Nabi bersedekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan isteri Nabi ini bersedekah harta tu kepada seseorang lah, kepada seseorang. Dalam bab itu Nabi bagi tahu supaya bersedekah kepada al-aqarib, kepada orang yang dekat-dekat, maknanya saudara yang dekat. Sedangkan isteri Nabi ini sedekah pada orang jauh. Dalam bab itu Nabi tidak melarang. Nabi tak kata, oh kamu bersedekah tanpa izin aku, sebab dia telah bersedekah, kebetulan bukan giliran Nabi bersama dengan beliau, dengannya, jadi dengan sebab itu dia sedekah. Dan di sana tidak ada pun Nabi kata, oh kamu tidak boleh bersedekah, sebab itu hak dia, memang hak dia. Nabi bagi pada dia dan menjadi hak dia. Apabila isteri diberikan sesuatu, maka itu telah menjadi hak dia, ya. Dan bila dia cerita balik, menunjukkan bahawa itu adab. Dari segi hak dia dah laksanakan. Dan Nabi tidak kata pula, oh kamu tidak boleh bersedekah sebab kamu kena minta izin daripada aku. Jadi kalaulah tentang hak, ya, kalau satu hak tu ada hak seorang isteri, dia boleh mensedekahkannya, ya, mensedekahkannya, ya, termasuk dalam bab ni, ya, bab tu hak dia. Walau bagaimanapun, macam kita katakanlah untuk keharmonian dan segala macam, berunding elok, bercerita elok, macam yang dalam hadis tadi lah, Nabi tak pun terkilat, tetapi Nabi sedang mengajarkan satu ilmu yang baru. Maknanya dalam sedekah ni lebih baik bersedekah pada orang yang rapat, saudara mara, jangan saudara mara orang yang rapat, tiba-tiba orang lain yang diberi. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita ambil daripada hadis tersebut. Walau bagaimanapun fatwa dah keluar, ya, wallahu a'lam.
Boleh, saya rasa harapnya menjawab apa yang ditanya oleh yang bertanya. Baik, kita sambung insya-Allah. Kita sambung boleh? Semua sedia ke? Dah sarapan? Baik, dah bagi salam pada orang sebelah, saya bagi masa untuk bagi salam secara khusus orang kanan lagi. Ingat, kita datang dalam kelas untuk amal ilmu, bukan sekadar cerita ilmu. Alhamdulillah. Dan baru ni saya dalam Radio IKIM bercerita sikit lah. Saya pun sebelum ni agak biasa-biasa je. Tetapi apabila bercerita tu tentang Nabi punya hadis tentang tebalah salam, ya, afus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wasallu bil lail wan nas niyamun, yang kalau menurut Imam Suyuti dia adalah hadis ataupun khutbah pertama Nabi. Itulah khutbah pertama Nabi. Khutbah pertama Nabi adalah beri salam. Mana Nabi suruh first kali beri salam, sebarkan salam. Bukan beri salam, sebarkan. Ya. Kemudian hubung silaturahim, beri makan orang, solat di waktu malam ketika orang lain sedang tidur, maka masuklah syurga dalam kesejahteraan. Dan kemudian apabila kita teliti, Rasulullah ni agak berkira dalam soal salam. Maknanya Rasulullah tu bukan macam just bagi salam, tapi Rasulullah berkira. Dalam satu hadis yang lain, Nabi duduk dalam majlis yang macam ni, datang seorang dan bagi salam pada Nabi, Assalamualaikum. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Maka bagi orang itu, kata Nabi, yang memberi salam tadi 10 pahala. Lepas tu masuk seorang lain, Assalamualaikum warahmatullahi. Maka Nabi menjawab, Waalaikumsalam, bagimu 20 pahala. Kemudian seorang yang lain masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maka Nabi kata 30 pahala. So maknanya Nabi berkira. So salam ni maknanya rupanya kita kena buat dengan yang baik, ya, tak boleh memada dengan lebih kurang. So sebab tu saya syorkan pada diri saya dan kita semua, Masya Allah, bila kita tu berkira lah. Sebab bukan senang tiba-tiba nak mendapat pahala yang penuh melalui SMS kita, melalui call kita. Call saja dah dapat 30 pahala. Cuba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? So boleh buat insya-Allah. So yang tadi buat 10 ke 20 ke 30 lagi. Saya bagi kesempatan kedua untuk buat 30 sekali lagi. Tengok ya. Punyalah berkira kan. Yang nak bagi 30 tadi kan tak nak bagi dah. Dia kata I dah bagi dah 30 tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira 30. Ha? 30. Oh, dah 90 ya. 40 tak ada. Ha? Alhamdulillah, soalan yang proaktif. Ada tak 40? Ya. 40 tu mungkin tambah lagi lah. Wa maghfiratuhu kan, wa maghfiratuhu. Wa ridwanuhu. Jadi 50. Okey. Tetapi yang saya nak minta ambil perhatian pada yang jawab salam tadi. Pada yang jawab salam tadi. Ya. Sebab seperti yang kita kata bahawa bila Nabi itu berkira ni salam ni macam bukan biasa tetapi berkira ni kena buat yang terbaik pada bagi salam, sehingga Allah sebut juga dalam Al-Quran tentang isu menjawab salam ni macam benda biasa-biasa saja, tetapi masya-Allah Allah nampak dan besar, Nabi nampak besar, so kita orang beriman kena nampak besar juga. Baik, bila kita jawab salam, ya, yang kita kena jaga-jaga ialah, ya, bila kita bagi salam, insya-Allah tak ada masalah. Kita gunakan Assalamu alaikum. Karena kita tahu bahawa Assalam ini adalah khusus merupakan salam yang ada dalam Islam. Sebab tu kita tak kata Assalamun alaikum, tak diajar macam tu. Nabi berkira tadi Assalamu alaikum, yang ada alif lam. Baik, cuba jawab salam tengok.
Ya. Bila kita jawab wa alaikum, kalau kita tak jawab, kalau kita tak sambung, dia akan jadi wa alaikum salam. Maknanya kita telah terbuang alif dan lamnya. Waalaikumsalam. So yang kita kena buat hari ini adalah Waalaikumsalam. Supaya alif lam ni kekal ada alif lam. Sebab kalau kita tidak, jangan Waalaikumsalam. Nampak Waalaikumsalam. So alif lam tu dah tak ada. Ya. Okey, saya tak nak beria-ria sangat, tetapi kalau Allah Nabi itu berkira-kira, so nampaknya kita kena berkira-kira. Ya, tentu ada benda besar di dalamnya, sebab beza antara assalam dengan salam. Ya, assalam itu pastinya salam min Allah, yang datangnya daripada Allah. Salam mungkin daripada sesiapa pun. Jadi sebab itu masya-Allah, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ya, betulkan yang biasa-biasa. Kita biasa-biasa kadang-kadang tak perasan. Waalaikumsalam. 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 Betulkan yang biasa, biasakan yang betul, insya-Allah. Macam tagline apa tak? TV Hijrah yang baru kan? Tagline yang baru. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. So berialah sikit, berkiralah sikit. Waalaikumsalam. Dan yang paling penting juga adalah jangan bagi salam muka macam nak gaduh. Itu yang paling penting, ya. Bukan main panjang, bukan main Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu, tapi muka macam nak gaduh. So ya, kena mesra, kena bagi dengan penuh perasaan, ya. Membawa dan menyebarkan kesejahteraan, insya-Allah. Ini tak mungkin, ya. Allahumma rabbana, ya Wahai Tuhan kami, mungkin dengan salam kita itu memasukkan kita dalam syurga. Sebab Nabi sebut, beri salam, beri makan, hubung silaturahim, solat malam. 4 perkara ni kata Nabi, barang siapa buat, fadkhulul jannata bisalam, maka masuk dia dalam syurga dalam keadaan sejahtera. Amin, ya Allah. Baik, kita sambung, ya. Walau kita sambung, tetapi macam yang saya kata, insya-Allah bagi yang bawa kita berat kita tu kan, pahala dapat insya-Allah. Tiba-tiba baca sebaris je kan. Ya Allah, dah hafal dah baris tu kan. Sampai pun sebaris. Masya Allah, Tuan Haji lagi teruk, dia kata tak sampai sebaris, dia kata. Jadi dengan imam payah nak bawa kitab tu kan. 11 bulan dah. Iya ke? Okey. Okey, kalau macam tu Masya Allah, kita baca, tapi walau bagaimanapun insya-Allah bila masuk surah Al-Baqarah nanti dia agak lajulah, dia cepatlah sikit. Tetapi sebab kita tahu surah Al-Fatihah ini adalah merupakan ummul Quran, ya, ummul kitab, maka kerana di dalamnya terhimpun isi-isi Al-Quran, maka sebab itu kalau kita lama-lama sikit pun, Tuan Haji tentulah benarkan. Dia kata walaupun dah 11 bulan katanya. Okey, baik. Semua yang saya kasih sekalian, Ustaz. Tak ada apa sini. Nak baca sikit. Okey. Semoga masya-Allah, ya, musannif kitab ini an-nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin, kita mendapat manfaat daripadanya, walaupun saya masih baca di bab yang sama. Sebab hari ini insya-Allah saya nak cerita di bahagian apa? Alhamdulillah. Saya nak cerita hakikat syariat, ya. Alhamdulillah. Jadi maknanya kita masih lagi pada ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita bacalah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Okey, kita pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kalau saya bacakan di sini, hanya kepada Engkau lah kami abdikan diri, ya. Perbuatan mengabdikan diri, ya, dia adalah verb, perbuatan mengabdikan diri. Sebab dulu kita dah kata bahawa kalau kita terjemah sembah, dalam kepala ataupun latar belakang kita tu ada sesuatu yang menyebabkan maksudnya tak sampai. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya kami beribadah, ya. Beribadah artinya kami hanya mengabdikan diri kepadamu, seperti mentauhid, mengesakan dan lain daripadanya. Dan kami memohon pertolongan hanya kepadamu dalam menghadapi semua hamba-Mu yang lain. Baik, semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian, kita tahu daripada ayat pendek ini, kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana ada yang dikatakan sebagai maksud dan ada yang disebut sebagai wasilah, ya, ada maksud, ada wasilah. Maka daripada ayat ini, satu ayat, kalau kita dulu satu ayat dan kita pecah dua, ya, iyyaka na'budu pecahan pertama, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah pecahan yang kedua. So kepada Engkau kami sembah itu merupakan matlamat dia. Kepada Engkau kami mengabdikan diri, itu adalah dia punya matlamat dia. So bagaimana kami nak capai matlamat tersebut? Ialah melalui nasta'in, pertolongan daripada Engkau. Inilah yang kita cuba nak faham dalam makna menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri pada Allah. Maka dulu kita katakan itu adalah semua perintah-perintah syariat. Dan kemudian nasta'in adalah hakikat kepada terlaksananya syariat tersebut. Baik, untuk itu semua yang saya kasih sekalian, kita tahu bahawa na'bud, sekali lagi, na'budu, supaya kita nampak, na'budu maknanya verb, perbuatan. Perbuatan kita itu mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu mengabdikan diri tak dapat lari daripada setidaknya 4 perkara. Bila kita kata kita nak abdikan diri kepada Allah, seorang hamba bila dia nak mengabdikan diri pada Allah secara total, secara mutlak, secara keseluruhan, maka dia tak dapat lari daripada 4 perkara. Yang pertama, apa hamba itu yang akan dapat? Yang pertama, seorang hamba itu adalah tidak boleh lari daripada ketentuan ataupun at-taqdir. Bila kita kata kita nak mengabdikan diri pada Allah, maka apa yang kita lakukan dalam pengabdian adalah Allah tentukan kepada kita ketentuan. So bagaimanakah kita terhadap ketentuan? Bagaimana seorang hamba terhadap ketentuan tersebut? Kemudian seorang hamba tidak dapat lari daripada al-imtihan wa ibtila, ujian. Kita hamba tak dapat lari pun daripada sebarang ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia hamba, dia tak akan dapat lari daripada satu apapun ujian yang didatangkan oleh Al-Khaliq yang menciptanya. Ya, kita tak dapat lari daripada ketentuan, kita tak boleh menentukan ketentuan. Kita tidak dapat lari daripada ujian. Kemudian kita tidak dapat lari daripada taklif. Taklif maknanya beban syariah. Perintah. Perintah Allah. Ini disuruh, ini dilarang. Seorang hamba, dia tak dapat lari daripada benda ini. Dan seorang hamba tidak dapat lari daripada kurnia. Jadi kalau kita tengok dalam hidup kita, sememangnya kita tak dapat lari daripada 4 perkara ini. Kerana kita seorang hamba, maka oleh kerana kita ini adalah seorang hamba, maka dalam kalimah na'budu, na'bud adalah perbuatan. Na'budu adalah perbuatan. Maka apabila ditentukan ketentuan, so bagaimanakah kita nak membuat sebagai seorang hamba dalam bentuk ketentuan? Sebab bila datang ketentuan terbagi pada 2 kelompok. Yang pertama, redha dengan ketentuan. Yang kedua,
tidak redha dengan ketentuan. Sebab bila Allah datangkan ketentuan baginya, bagi seorang hamba itu, dia jadi sama ada dia redha dengan ketentuan, dia tidak redha dengan ketentuan. Betul kan? Kadang-kadang, why me? Kenapa saya? Itu kan kadang-kadang berlaku. Kenapa saya? Saya okey. Kenapa Tuhan uji saya, wahai Tuhan? Nampak tu? Sebab bila terhadap ketentuan yang ditentukan oleh Allah, adakah dia redha atau tidak? Ya. Ramai orang yang Masya Allah yang tak dapat menerima ketentuan. Maknanya dalam ibadah yang na'bud itu, maknanya mengabdikan diri itu, yang pertama dia telah tidak meredai apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita tengok lagi. Kemudian ikhtibar ataupun al-imtihan ataupun ibtila, ya, sama ada ikhtibar, imtihan, ibtila. Dalam bahasa Arab sama je, dalam bahasa Melayu dia lain sikit. Kalau ujian tu macam manis sikit, kalau bala tu jangan cakap. Sebab dalam bahasa Arab sama je. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Allah menggunakan kalimah dan kami benar-benar akan membala kamu. Nabluwan daripada kalimah membalakan kamu. Ya, tetapi bahasa Melayu bila sebut bala ni, ya, sedangkan bala pun adalah merupakan perkara yang bermaksud ujian. Bermaksud ujian, ya. Okey. Tetapi bila Allah, kita tak dapat lari daripada ujian, walaupun kita tak nak, tetapi tak dapat lari, li'annaka anta abdun, kerana engkau adalah seorang hamba, kau tak boleh lari daripada ujian. Justru bila kita tak dapat lari daripada ujian, maka ujian bila kena saja terbagi pula pada dua kelompok manusia. Yang pertama, yasbir. Yang kedua, la yasbir. Yang kedua, yang pertama sabar, yang kedua tak sabar. Baik. Apabila kita seorang hamba, kita tidak dapat lari daripada taklif, perintah-perintah syariat. Sama ada perintah suruh atau perintah larang, tak dapat lari. Ya, tak dapat lari. Dan tidak ada orang boleh keluar daripada sebarang perintah syariat yang telah diberikan oleh Allah, suruhan atau larangan. Ya. Kalau tiba-tiba ada orang mendakwa dia, ana ni insya-Allah maqam ali tinggi, jadi insya-Allah solat tak perlu. Dia dah keluar daripada sifat hamba. Sebab hamba adalah ditaklifkan dengan syariat. So itu maknanya adalah sosek. Sesatlah, ya. Kalau tiba-tiba dia terlepas daripada syariat, ataupun kita terlepas daripada syariat. Sebab manusia tidak boleh terlepas daripada syariat. Tidak boleh terlepas. Ya. Kerana makamnya tinggi, maka dia tak perlu buat ni. No. Ya. Makam tinggi, dia makin hamba. Sebab tu hamba yang paling hamba adalah Rasulullah. Hamba yang paling hamba adalah Rasulullah. Hamba yang memenuhi sifat hamba adalah Rasulullah. Saya rasa saya tak sebut dulu, ya. Saya tak sebutkan dulu. Kami, ingat tak tu? Masihkah kau ingat? Kami di sana mempunyai beberapa makna. Kami, pada engkau kami sembah itu. Ingat tak? Apa? Kami merujuk kepada anggota, walaupun seorang tapi anggota lagi. Kami merujuk kepada kami yang lain, kami dan juga orang beriman yang lain. Kemudian kami di sana, ingat dalam bahasa Arab digunakan untuk membesarkan diri. Nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kamu. Bukan kami ramai, Allah tu Maha Esa, tapi Allah gunakan kami litakzim, membesarkan diri. Tetapi dalam kalimah na'bud, baik, dia membesarkan, bukan membesarkan diri, juga bermaksud membesarkan. Sebab apabila seorang hamba itu dia benar-benar memiliki sifat hamba, maka itulah kemuliaan untuk dia. So ta'zim di sana, ta'zim kerana dia menjadi hamba. Kenapa? Merujuk kepada manusia yang paling memenuhi sifat hamba. Siapa? Rasulullah. Sebab tu Allah sebut dalam surah, dalam apa? Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dalam ayat itu Allah tak sebut pun Subhanalladzi asra bi 'abdihi Muhammadin. Ada pun dalam surah yang lain, kalau kita tengok Abdahu Zakaria, bila sebut hambanya dia sebut nama. Sebut nama, tetapi bila Nabi Muhammad hamba, tak sebut siapa. Maknanya terus faham hamba yang paling hamba namanya Muhammad.
Maka sebab tu Masya Allah, hamba itu satu kemuliaan sebenarnya bagi kita. Okey, dan kita anggap hina. Baik. Tetapi masalahnya sekarang, tidak ada orang, bila dia seorang hamba, tidak boleh lepas daripada perintah. Maka baik, apabila Allah berikan taklif perintah, jadi pula pada dua kelompok lagi. Satu ta'at, satu asi. Yuta', ya. Okay, nampak? So, kemudian yang keempat adalah syukur. Yang keempat adalah syukur. So, apabila syukur, maka perbuatannya adalah bersyukur. Bila diberi kurnia, maka perbuatannya adalah dia bersyukur. Nashkur, ya. Ashkur, nashkur, kita bersyukur, aku bersyukur. Maka bila datang nikmat, rupanya pun begitu. Kalau tadi ujian, kok ada sabar dan tak sabar. Rupanya bila dapat nikmat juga terbagi dua. Ada syukur, ada kufur. Ayyazubillah, ada kufur. Ya, ni yang masalah ni. Sebab manusia kadang-kadang nikmat dapat tapi tak rasa, ya. Sebab tu Sayyidina Ali, saya pernah sebut mungkin, Sayyidina Ali kata ada satu benda yang kecil tapi besar, ada benda yang besar tapi kecil. Yang kecil tetapi besar, kata Sayyidina Ali, adalah ujian. Ujian itu kecil tetapi besar bagi orang yang tidak ada iman. Sakit gigi, Allah Akbar, rasa macam 10 tahun dah sakit, ya. Kita tunggu kawan kita kan, janji pukul 10. Pukul 10.15 datang, Allah, 3 jam aku tunggu. 3 jam baru 15 minit. Sebab bila setiap benda yang kita tak suka, itulah ujian. Bila ujian, dia jadi besar walaupun kecil, ya? Tetapi setiap nikmat itu besar, tetapi kita rasa biasa-biasa je. Berapa ramai hari ini kita menangis pada Allah sebab kita masih hidup pada hari ini? Biasa je. Tapi cuba mati tengok, baru, ya Allah, besarnya nikmat aku boleh hidup pada hari ini, ya? Semalam je, Masya Allah, saya dapat khabar seorang sahabat, Masya Allah, umur baru tak sampai 50 tahun, ya? Masya Allah, katanya terpijak sesuatu pada kaki dia. Terpijak macam dia luka. Pergi ke klinik, ya, bersihkan, buat dressing semua, okey, tapi tak baik. 3 hari dan doktor kata ini dah elok pergi ke refer ke hospital. Maka dia rawat di hospital pada hari itu, dan kemudian Zuhur tu dia sesak nafas dan meninggal dunia. Doktor beritahu kuman dah masuk dalam semua darah dia. Just macam tu. Tapi kita masih hidup, alhamdulillah. Kalau tanya pada dia, nak lagi hidup pada esok? Tentulah nak. Kami nak belajar lagi, kami nak ibadah lagi, nak taubat, belum banyak lagi taubat. Tak ada bekal lagi. Cuba bayang kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib pun menangis, ya, dekat menjelang kematian baginda beliau, pada saat darah mengalir begitu banyak, minum susu keluar daripada celahan luka bersama dengan darah. Cuba bayang bila Sayyidina Ali menangis dan orang bertanya, mayukika ya Amirul Mukminin, apakah yang menyebab engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Apa kata Sayyidina Ali? Bekalan hari akhirat itu terlalu jauh, tetapi bekal yang sempat Ali bawa tersangat sedikit. Perjalanan hari akhirat itu terlalu jauh. Alam barzakh pun lebih lama daripada alam dunia kita, ya. Kita ziarah kubur lama, Masya Allah, dah meninggal 100 tahun dulu, 50 tahun dulu, dia hidup kadang-kadang berapa tahun saja. Perjalanan hari akhirat itu, kata Sayyidina Ali, terlalu jauh, tetapi Masya Allah, bekal yang aku bawa sangat sedikit. Kalau Sayyidina Ali yang dijamin syurga itu rasa amalnya sedikit, betapa kita? Masya Allah, ya, sebab itu Masya Allah. Tetapi nampak, kita masih hidup. Berapa ramai orang tak rasa nikmat hidup? Biasa-biasa je, ya. Sebab tu nikmat itu bila dirasa, bila kita sedar, bila dia hilang. Itulah masalah kita, ya. Bila dia hilang daripada tangan kita, barulah kita, wow, ini nikmat rupanya, ya. Selagi ada dalam genggaman kita, kita ambil mudah nikmat tersebut. Dan akhirnya imma syakiran wa imma kafura. Allah sebut, ya, imma syakir, sama ada dia jadi seorang yang bersyukur, wa imma kafura, ataupun dia jadi orang yang sangat kufur. Ingat, Allah gunakan beza, satu wazan fa'il, satu wazan fa'ul. Imma syakiran, ada sama ada dia itu jadi syakir, Allah kata dia itu bersyukur. Wa imma kafur,
sangat kufur. Sangat. Jadi sebab tu semua yang saya kasih sekalian, okey, kita dah nampak sekarang ya. Bila datang ketentuan, sama ada saya, adakah aku redha atau tidak. Apabila aku datangkan ujian, sama ada aku sabar atau tidak. Sama ada apabila Allah perintahkan, sama aku taat ataupun asi. Sama ada aku bila dikurniakan nikmat, sama ada aku syukur atau tidak. Semua itulah yang terkandung dalam maksud abdi tersebut. Tak dikatakan abdi, oh dia sembah gaib, semayang rajin, tapi takdir Allah tak terima. Oh, tak dikatakan seorang abdi yang sebenar, seorang hamba Allah, semahyangnya rajin, tetapi saat diterima ujian dia tak sabar. Tak dikatakan seorang hamba apabila dia semayang banyak, tetapi Masya Allah syukur tak pandai. Apatah lagi juga orang yang dapat nikmat, semayang pun tidak. So kita dapat 4 perkara tadi. Itulah kita, itulah saya, itulah tuan-tuan, itulah anda. Dan cuma kita nampak ada masalah sekarang. Macam mana saya nak redha, macam mana saya nak sabar, macam mana saya nak taat, macam mana saya nak bersyukur dengan kurnia. Macam mana ya Allah? Nampak itu maksud. So wasilahnya adalah minta tolong pada Allah. Sebab tu nasta'in adalah kepada engkau ya Allah aku minta tolong untuk aku jadi redha. Maka sebab itulah redha itu matlamat, maka wasilahnya adalah minta tolong pada Allah untuk aku redha. Maka kemudian Masya Allah sabar itu matlamat, maka minta tolong untuk sabar itu adalah wasilahnya. Minta tolong itu adalah wasilahnya. Taat itu adalah matlamatku ya Allah, tetapi ya Allah minta tolong untuk taat itulah merupakan wasilahnya. Syukur itu adalah matlamat aku nak, tetapi wasilah untuk syukur itu adalah aku minta pada engkau ya Allah. Jadi kalau gitu, seluruh perlakuan abdi tadi hakikatnya pada minta tolong tadi. Maka sebab itulah dikatakan bahawa nasta'in adalah hakikatnya. Nasta'in adalah hakikatnya. Maknanya tanpa pertolongan Allah anda tidak boleh redha. Tanpa pertolongan Allah anda tidak boleh jadi seorang yang sabar. Tanpa pertolongan Allah anda tidak boleh jadi orang yang taat. Tanpa pertolongan Allah anda tidak boleh syukur pada Allah, walaupun anda mendapat nikmat, walau saya dapat nikmat, walau kita dapat nikmat. Jadi Masya Allah nampak ada pentingnya kalimah nasta'in tersebut, sehingga Masya Allah dengan nasta'in lah yang boleh mencapai matlamat untuk menjadi hamba yang sebenar. Kerana itulah semua yang saya kasih sekalian ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang kita biasa sebut dalam solat ya. Mari kita tengok ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Baik, inilah menunjukkan bahawa semuanya adalah untuk Allah, berartinya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maknanya semua perlakuan daripada mati, hidup, ibadah dan solat. Maka sebab itu Allah meletakkan yang pertama tu solat sebagai penanda untuk kita mengukur keberkesanan kepada fungsi-fungsi pengibadatan yang lain ataupun penghambaan yang lain. Okey. Contoh, mari kita tengok betul-betul hari ini dalam kita nak menengok mendalami ataupun memahamkan maksud secara mendalam tentang hakikat syariat pada kalimah nasta'in. Baik, bila azan dilakukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh jamaah ya, jamaah maknanya ulama-ulama hadis, saya kira selain daripada Muslim, daripada Sayyidina Umar, kata Nabi, apabila muadzin melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka faqala ahadukum, maka berkatalah seseorang kamu Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan? Apabila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, apa kita kata? Maka katalah faqala ahadukum asyhadu an la ilaha illallah. Apabila disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita juga kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia sebut hayya 'alas salah, okey ya, ingat
Allah menyebut solat untuk memahami nusuk mahya wa mamat. So solat ini penting untuk kita faham bagaimana aku nak ibadat, bagaimana aku nak hidup, bagaimana aku nak mati. So dalam konteks sekarang Allah panggil hayya 'alas solah, marilah kita menunaikan solat. Apa jawapan kita? Apa jawapannya? La haula. Patutnya jawapannya adalah taba'an. Yes. Hayya 'alas solah. Yes. Ushal. Aku solat. Kenapa kita tak disuruh kata patutnya hayya 'alas solah? Gunakan perkataan yang paling proaktif. Paling proaktifnya adalah hayya 'alas solah taba'an. Bahkan usalli. Sepatutnya begitulah kan, diajar. Tetapi tak diajar begitu. Tetapi disuruh kita menyebut satu perkataan yang elok kita faham, kerana kalimah itu ada pada yang kita bincangkan pada saat ini. Kita menyebut kalimah la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya dan upaya. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, tidak ada kudrat. Illa billah, melainkan yang datang daripada Allah dalam bentuk pertolongan. Al-inayah. Ni yang sebab tu kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab pertolongan itulah yang menjadikan kita boleh beribadah tadi. Ingat. Dan sekarang bila dilakukan azan hayya 'alas solah, nak disedarkan orang yang nak solat bahawa tidak ada daya aku, bukan aku punya muscle, bukan aku punya semangat. Berapa ramai orang ada muscle, berapa ramai orang punya semangat, berapa ramai orang boleh berdiri, berapa ramai orang boleh sihat, tetapi tak solat. Bukan sebab dia, tetapi la haula wala quwwata illa. Nampak tak? Maknanya pada saat itu Allah nak ajarkan kepada kita satu benda yang paling penting. Bila melakukan ibadat, pengabdian, maka kamu kena rasa bahawa tidak ada daya dan kekuatan melainkan pertolongan dari Allah. Ni nak kena rasa dalam hati kita. Sebut-sebut dah hayya 'alas solah, la haula wala quwwata, la haula wala. Tetapi masya-Allah, ya, dia hanya bermain di permukaan lidah kita saja, bergerak lidah, tetapi hati tidak merasai. Akal mungkin faham dan mungkin tidak faham, tetapi yang lebih jauh daripada ufuk yang berbeza adalah hati seolah-olah tak dapat rasa apa yang sedang ditutur oleh lidah kita. Sebab dah autopilot punya pasal. Ya, sedangkan kita tahu bahawa struktur perkataan adalah innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Senya dijadikan innal kalam, sesungguhnya perkataan ini, innal kalama la fil fuadi wa innama, sesungguhnya perkataan itu sebenarnya terbit patutnya daripada hati. Dijadikan lidah itu sebagai dalil apa yang ada dalam hati. Sepatutnya begitu. Tetapi dek kerana kita tu dah dimaklumkan untuk bila hayya 'alas solah kena baca la haula wala, so kita baca la haula wala terbit daripada mulut, tetapi adakah hati merasai tidak ada daya dan kekuatan, upaya dan kekuatan, melainkan yang nak datang daripada Allah. Maksud yang datang daripada Allah ini adalah al-inayah. Di mana inayah? Yang kita minta pada nasta'in tadi. Yang kita minta pada nasta'in tadi. Jadi sebab tu semua yang saya kasih sekalian, mari kita tengok masya-Allah pada, cuba kita terjemahkan secara mendalam lagi. Ya, hayya 'alas solah, kita tahu bahawa hayya 'alas solah. Saya pun pernah sebut sebenarnya hayya 'alas solah ni kalau betul-betul maknanya ada apa dia? Apa dia? Pendidikan solat. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. Marilah. Mari apa tu? Oh, masya-Allah. Okay, saya tak cerita lagi aku. Agaknya lah ya. Saya ceramah kat radio, kadang-kadang ada beberapa
stesen radio yang saya berceramah, saya cuba beritahu tapi mulut dia tak masin lagi lah. Saya kata kalau dapat DJ yang apabila muazzin hayya 'alas salah, mari menunaikan solat, betul DJ akan kata apa? Sebentar tadi telah dilakukan azan, menunjukkan masuknya solat fardu zuhur. Selamat menunaikan solat. Betul tak? Baik. Okey, kita okey tu? Okey. Baik tak baik tu? Baik. Tapi soalan yang kedua datang, adakah itu yang terbaik? So yang terbaiknya adalah Tengok dia impact. Kita tengok dia impact. Azan dilakukan menunjuk waktu solat. Kita tengah kerja kat pejabat. Oh, masuk dah waktu solat. Oh. Yes. Info noted. Dah masuk waktu. Tapi adakah itu tujuan azan? Tujuannya apa dia? Solat berjamaah. Maknanya telah dilakukan azan sebentar tadi, mengajak seluruh umat Islam mengerjakan solat secara berjamaah. Cuba bayang tengah kerja ni mengajak solat berjamaah. Macam tak kena aku kat sini. Tapi kalau nak bagi tahu waktu sembahyang, oh masuk dah. Saya ikut sembahyang. Nampak tak? Sedangkan azan itu, ingat balik, dibincangkan adalah saat para sahabat tak tahu bagaimana cara nak mengajak orang sembahyang di masjid. Kan begitu asal usulnya. Dan datangnya azan. So azan itu tujuannya yang pertama adalah untuk mengajak orang datang ke masjid itu. Okey, tapi nak buat macam mana? Sebab musuh terbaik adalah baik. Musuh terbaik adalah baik. Dia kata, Ustaz, kami dah boleh cakap dalam radio masuk waktu tu okey dah Ustaz. Okey lah, nak macam mana? Cuba bayang kalau azan sebentar tadi mengajak umat Islam untuk mengerjakan solat berjamaah, sila ke masjid dan surau yang berdekatan. DJ pula kena tinggalkan konti, Masya Allah. Itu masalahnya, orang kata, DJ kau tengok bantu lagi ada. Allah, itulah masalah. Mungkin lah. Okay. Saya dah tahu sebab dia kenapa ya. Hayya 'alal falah. Mana hayya 'alal falah? Sekali lagi. Hayya 'alal falah. So kita jawab. Tayyib. Tab'an. Sekali lagi, la haula wala quwwata illa billah. Mana hayya 'alal falah di sana? Al-falah itu mana sangat subjektif. So dalam konteks apa maksud dia? Dalam konteks. Kalau kita tengok di televisyen kan, bila hayya 'alas salah,